Sampah boleh dilihat di mana-mana tempat. Apabila menyebutkan tentang sampah, tentunya kita terbayang sikap segelintir di kalangan kita yang suka melonggok dan mencampakkannya secara sewenang-wenangnya menurut kemahuan masing-masing, asalkan bahan buangan atau sisa yang paling busuk itu dapat dinyahkan dari rumah mereka. Apabila kita membicarakan soal kebersihan, agenda utama yang turut mengaitkan kepada persoalan berkenaan adalah sampah. Di negara kita, aktiviti pembuangan dan pembakaran sampah bukanlah suatu fenomena baru. Sebaliknya, tabiat yang tidak bertanggungjawab ini berlaku hampir setiap masa dan tempat. Keadaan ini menunjukkan masih terdapat segelintir di kalangan masyarakat kita yang mengambil jalan mudah dengan membuang sisa dari rumah ke kawasan-kawasan jeram dan tempat peranginan, semak, parit, tasik dan ke dalam sungai. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sampah adalah sisa buangan yang menunjukkan suatu bahan itu telah digunakan dan tidak dipedulikan lagi. Membuang sampah adalah satu tindakan yang mudah dilakukan, tetapi perlu diketahui bahawa sampah boleh mendatangkan risiko yang lebih teruk kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Sampah boleh mengandungi bahan-bahan yang berisiko tinggi. Kandungan bahan-bahan dalam sampah bukan sahaja meliputi kertas, puntung rokok, paku, plastik, habuk-habuk kayu dan cat yang telah merekah, kepingan besi dan keluli, kaca, tulang-tulang dan organ haiwan serta tin-tin kosong, tempurung kelapa dan tayar buruk. Tetapi kadang-kadang sampah yang dibuang mengandungi bahan-bahan beracun, terutamanya bekas-bekas aerosol dan bahan-bahan kimia. Kuantiti sampah berkenaan boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan manusia. Tin-tin kosong, tempurung kelapa serta tayar-tayar buruk yang dibuang sesuka hati dan terbiar apabila ditakungi air hujan boleh membahayakan kesihatan kerana ia menyebabkan berlakunya pembiakan nyamuk. Manakala pembuangan sampah yang terdiri dari bekas-bekas racun akan menyebabkan keracunan terhadap sumber bekalan air dan apabila dibakar akan menyebabkan pencemaran udara yang serius. Membicarakan persoalan sampah, jika hal berkenaan tidak dibendung akan menimbulkan pelbagai masalah. Persoalan penyakit yang diakibatkan oleh sampah perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di negara ini. Tetapi persoalan untuk melupuskan sampah juga menjadi suatu bebanan apabila masyarakat setempat tidak memberikan kerjasama yang sepatutnya apabila diminta. Sebenarnya, majlis-majlis tempatan juga menghadapi pelbagai masalah apabila berhadapan dengan isu sampah. Isu yang menyukarkan untuk pihak berkenaan menjalankan peranannya ialah berhubung dengan tidak ada alat kelengkapan yang diperlukan supaya setiap majlis daerah, majlis perbandaran dan majlis bandaraya dapat memainkan peranan masing-masing untuk membendung permasalahan sampah. Di samping itu, satu perkara lagi ialah masalah tenaga pekerja yang tidak mencukupi dan bayaran gaji pekerja yang terlalu rendah adalah beberapa punca yang menyebabkan sampah tidak dapat diuruskan dengan baik. Suatu perkara yang sepatutnya diberikan perhatian oleh pihak majlis tempatan untuk melupuskan sampah yang semakin bertimbun ialah pihak-pihak berkenaan perlu mempunyai tempat atau kawasan yang sesuai supaya segala sampah dapat dilupus dan dilonggokkan dengan lebih selamat. Selain memerlukan tempat yang jauh dari kawasan perumahan dan orang ramai, sampah ini perlu dilonggokkan di kawasan tanah tinggi, bebas dari kawasan air atau banjir dan tidak menjadi sensitiviti atau kemarahan masyarakat setempat. Tetapi persoalan yang timbul ialah bagaimana pula dengan sikap masyarakat kita dalam membendung masalah sampah. Pembuangan sampah rata-rata atau sampah yang tidak diurus dengan baik adalah berpunca daripada tabiat masyarakat itu sendiri. Masyarakat di negara kita sebenarnya tidak bertanggungjawab dan dapat ditarifkan sebagai tidak mementingkan dan menyayangi aspek alam sekitar, kesihatan dan negara sendiri. Lebih-lebih lagi ada di kalangan penduduk di kawasan bandar yang mendakwa sampah adalah urusan majlis tempatan kerana pihak berkenaan telah pun dibayar cukai untuk menguruskan sisa buangan tersebut.
Keadaan ini diburukkan lagi dengan tabiat segelintir di kalangan peniaga, pengusaha restoran dan warung kopi yang sengaja membuang sampah di kawasan perniagaan mereka walaupun tong-tong sampah telah disediakan dengan sempurna dan secukupnya. Peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab ini sengaja melonggokkan sampah atau mencampakkan organ-organ haiwan sembilahan ke dalam melongkang, menyebabkan aliran air tersumbat atau membiarkan sampah berselerakan. Akhirnya, kawasan berkenaan menjadi kotor dan berbau busuk. Dalam pada itu, kelemahan yang ketara ialah tidak ada kerjasama di antara pihak-pihak tertentu, umpamanya pihak sekolah, ketua kampung, masjid dan ahli esko kerajaan negeri sendiri. Seandainya fungsi keempat-empat badan berkenaan turut memainkan peranan, nescaya masalah pembuangan sampah tidak akan timbul. Tetapi di dalam konteks Malaysia hari ini, suatu hal yang menyebabkan kurangnya keberkesanan dalam langkah membendung pembuangan sampah merata-rata adalah berpunca dari penguasaan undang-undang yang terlalu lemah. Kita mempunyai akta atau undang-undang, umpamanya Akta Majlis Tempatan tahun 1971 serta Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974. Tetapi akta ini menjadi helai kertas semata-mata kerana denda dan hukuman yang dikenakan tidak dikuatkuasakan. Akibat dari kelemahan penguasaan undang-undang ini menyebabkan orang ramai tidak menghiraukan tentang pembuangan sampah. Apabila aktiviti pembuangan sampah dilakukan tetapi tiada sebarang tindakan diambil, seolah mereka menganggap sampah tidak bermasalah dan aktiviti berkenaan semakin berleluasa. Tempat larangan untuk membuang sampah dipersendakan dan tempat itulah menjadi medan longgokkan sampah. Hakikatnya, kita patut mencontohi negara jiran Singapura yang telah berjaya memperkenalkan undang-undang dan penguasaan yang lebih tegas dan berkualiti terhadap rakyatnya. Apabila rakyat membuang sampah, tindakan undang-undang akan diambil bukan bertujuan untuk menghukum atau menginai orang ramai yang melakukan kesalahan, tetapi sebaliknya untuk memberikan pengajaran dan pendidikan tentang tabiat membuang sampah itu adalah suatu sikap yang tidak elok dan boleh mengotorkan persekitaran, malah menjejaskan kesihatan.